الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح فتوح العارفين وافتح بيننا وبين قومنا بالحق والله خير الفاتحين اللهم افتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وزينا بالأخلاق حسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Jadi hari ini kita teruskan lagi dengan cerita pengkisahan ataupun sirah para sahabat. Jadi sebelum kita cerita sahabat sampai yang keempat, pilih sahabat yang sampai keempat Abu Bakar, Omar, Osman dan juga Ali, kerana mereka ini empat orang tadi mereka adalah Khalifah Ar-Rashidah ataupun Khalifah Ar-Rashidin. Empat tu kita pilih letak di awal dia. Jadi pada hari ini saya pilih seorang sahabat lagi yang tak kurang hebatnya. Kita perlu cerita, kita perlu dengar, kita perlu tahu cerita dia. Kerana mereka ini juga setanding dengan sahabat lain. Kerana apa? Para sahabat ni ada setengah orang bila saya cerita juga pasal sahabat, ada juga seorang sahabat saya orang agama juga. Saja perkongsian, kita boleh tak kita angkat sahabat ni cerita seperti kita cerita mendewa-dewakan sahabat macam Nabi. Sebenarnya kita cerita sahabat ni untuk motivasikan diri kita, bukan nak kita ni sahabat tu hebat seperti Nabi, tapi sahabat tu memang manusia yang hebat. Kerana mereka yang saya ceritakan 10 yang pertama ini adalah 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat yang saya akan ceritakan hari ini adalah Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Nama dia Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Dia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu hadis ada satu hadis daripada Sa'id bin Zaid faqal ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul ashratun fil jannah. Sa'id bin Zaid kata, aku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ada 10 orang yang berada di dalam syurga. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Amr fil jannah, wa Sa'ad bin Malik fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Walau syi'tu la samaituhu al-ashir, kalau boleh aku nak namakan nama ke-10. Qalu man huwa fasakata faqalu man huwa faqala Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid kata yang ke-10 tu jadi 10 orang tu Rasulullah pernah sebut bahawa mereka 10 orang ni dijamin masuk syurga. Termasuklah yang cerita hari ini Talha bin Ubaidillah ini adalah orang yang kelima disebut dalam hadis itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dengar cerita mereka, kita akan yakin bahawa mereka ni akan masuk syurga. Para sahabat ni akan masuk syurga sebab apa? Kerja buat mereka tak sama dengan kita. Macam ada hadis lain kata apa? La tasabbu ashabi. Nabi kata janganlah kritik sahabat aku. Kalaulah di antara kamu ni ada segunung emas seperti gunung Uhud pun infakkan untuk Islam, tak sama lagi seperti kerja buat para sahabat. Macam tu. Nah, jadi Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dia di antara orang yang terawal juga masuk Islam. Jadi Sayyidina Ubaidillah ini, dia asalnya dia ada yang riwayat mengatakan dia adalah peniaga kain. Sebab dia pernah juga menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW kain yang cantik daripada Yaman.
Jadi Sayyidina Ubaidillah ni dia seorang peniaga kain. Ada riwayat mengatakan dia ini juga seorang broker hartanah yang jutawan. Orang kaya, bisnesnya bisnes besar-besar, trading yang besar-besar. Di antara tempat dia adalah di Bushra, Yaman. Di tempat dia tu Bushra, Yaman, dia biasa berniaga yang banyak. Dia berniaga, bila untung dia beli tanah di negara Arab, bukan saja di Mekah, di Yaman, di Syam, dan juga tanah dia terlalu banyak. Jadi pada satu hari dia pergi berniaga. Pada mula-mula Nabi nak diwahyukan sebagai Islam, dia pergi berniaga. Dan dia adalah, Sayyidina Talhah ini adalah seorang sahabat yang tahu Islam bukan daripada mulut Nabi sendiri. Dia tahu Islam daripada padri, yang baca kitab, yang mengamalkan ahli kitab. Itu kita panggil ahli kitab. Mereka ni dulu betul. Dia tahu Islam tu betul daripada seorang ahli kitab. Ada juga seorang sahabat yang tahu Islam ni daripada jin. Bila tahu daripada jin, baru dia pergi tanya Rasulullah. Begitulah sahabat ni pun, Talhah ni dia tahu daripada seorang padri. Kerana apa? Pada satu hari dia berada di pasar Bushra di Yaman. Ada seorang padri ada dalam tu. Dia tengok Sayyidina Talhah, dia rasa teringin nak tegur. Bila dia tengok Sayyidina Talhah, dia kata, daripada kamu wahai saudara. Sayyidina Talhah kata, ana min haram, aku daripada haram ni, tanah haram. Sayyidina Talhah sebut macam tu. Bila sebut macam tu, padri itu kata, ada disebutkan pada waktu ini, pada bulan ini akan datang seorang Nabi yang membawa berita tentang kebenaran berada di tempat kamu. Jadi aku rasa kamu perlu pulang dan perlu bantunya. Nabi itu adalah bernama Ahmad. Lepas itu sebut nama betul, nama Ahmad. Jadi ahli kitab yang terdahulu sama seperti kita, di dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat dah sebut dah tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita lah ni pun, kalau saya tanya tuan-tuan yang ada di sini, Nabi mana hak pegang tongkat dia jadi ulang? Dia pernah belah laut. Kita tahu lah Nabi mana. Tentu kita tahu kata orang itu Nabi Musa. Macam itulah juga dalam Taurat dan Injil diceritakan juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi padri itu tahu, ahli kitab itu tahu bahawa akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Talhah ni dia tak apa ambil tahu. Jadi bila dah dengar macam tu, dia tak apa ambil tahu, sehinggalah dia pulang kepada keluarganya yang berada di Mekah. Dan Talhah ini juga adalah sepupu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebelum ni saya cerita bahawa Sayyidina Abu Bakar ni dia cari sahabat-sahabat lain yang masuk Islam seramai 6 orang, di antaranya adalah Talhah. Jadi Talhah ni bila dah tahu macam tu, dia balik ke kampung dia tanya keluarga dia, ada tak di tempat kita ni seorang Nabi, ada tak tempat kita ni hak berlaku pelik? Lalu keluarga dia berkata, tak ada apa, cuma yang ada sekarang ni Muhammad mengaku dia seorang Nabi dan dia telah menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan tradisi kita menyembah berhala. Lalu bila ada jadi keadaan macam tu, Sayyidina Talhah tanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kata, betul, kamu perlu mengikuti Nabi Muhammad seperti mana aku. Kerana Nabi Muhammad itu, Muhammad membawa agama yang benar. Lalu Talhah tak tanya banyak, tanya, aina Rasulullah, pergi berjumpa Rasulullah dan masuk Islam. Dia di antara orang sahabat yang masuk Islam awal, kerana dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia masuk Islam, dia seperti mana Abu Bakar disiksa. Kerana mereka dua ni sepupu, mak dia yang bernama Syu'bah binti Hadrami amat marah dengan Sayyidina Talhah sebab masuk Islam. Lalu diikat bersama Talhah dan Sayyidina Abu Bakar, diikat bersama, suruh lari, dan mak dia suruh orang Quraisy hambat Talhah lari sambil pukul kepala dia dengan Abu Bakar. Macam tu kena siksa. Tu Talhah, Sayyidina Talhah, lepas dia kena siksa,
Lepas dia kena seksa, dia melarikan diri, bawa diri keluar sambil berniaga. Bukan kata dia tak masuk Islam, tapi dia bawa diri cari perniagaan, dan Nabi tak larang dia. Sehinggalah kita tengok pada perang Badar, Sayyidina Talhah ini tidak dapat bersama dalam perang Badar. Walaupun tak dapat bersama dalam perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan dia sebagai orang yang perang Badar juga. Pasal apa? Mungkin ada setengah riwayat mengatakan Nabi jumpa dengan Talhah, tapi dia suruh Sayyidina Talhah keluar daripada kawasan perang Badar, tapi untuk menjadi mata-mata dalam peperangan. Sebab harta rampasan pada perang Badar juga diserahkan kepada Sayyidina Talhah. Jadi Sayyidina Talhah itu asal dia masuk Islam. Jadi Sayyidina Talhah dia seorang kaya. Bila dia kaya, dia juga seorang dermawan. Dia seorang dermawan. Pada satu hari diceritakan ada 700,000 dirham dia dapat keuntungan daripada jual tanah di Hadratullah. Dia dapat keuntungan yang banyak, sebanyak 700,000 dirham. Jadi banyak 700,000 dirham tu. Kalau kita kali dengan duit ringgit zaman dah ni, satu dirham Kelantan tu, kan? Satu dirham Kelantan tu harga dia 13 ringgit. Kalau kita kali satu dirham dengan 700,000 keping dirham, berapa harga dia? Lebih kurang 9,100,000. Sekali dapat keuntungan 9,100,000, duit ada di rumah dia. Bila duit ada di rumah dia, dia hafal dekat dia Ummu Kalsum. Siapa Ummu Kalsum ni? Iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, adalah isteri kepada Talhah. Jadi Talhah ni menantu kepada Abu Bakar, Rasulullah juga menantu kepada Abu Bakar. Jadi Talhah dengan Rasulullah ni siapa? Rasulullah dengan Talhah ni adalah biran. Rasulullah dengan Sayyidina Talhah ni adalah biran, kerana dua-dua menjadi menantu Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia ni hubungan dia berkali. Jadi bila ada 700,000 dirham dalam rumah, dia tidak boleh tidur. Bila dia tidak boleh tidur, dia panggil isteri dia, Ummu Kalsum, aku ada duit banyak ni 700,000, nak buat apa? Ummu Kalsum kata, tak ingat kawan-kawan tak? Kalau ingat kawan-kawan dan kaum, bahagilah duit itu dekat kawan-kawan dan kaum. Lalu diletakkan duit itu di dalam uncang sebanyak satu uncang 1,000 dirham. 1,000 dirham kali 13 ringgit berapa? 13,000. Jadi dia pakai bedok 13,000 dekat orang Ansar dan Muhajirin. Dikatakan pada tengah malam dimulakan bedok duit sehinggalah pada waktu subuh. Sampai waktu subuh duit tu tak habis lagi, disambung lagi selepas waktu subuh sehinggalah waktu zuhur, barulah duit yang banyaknya 700,000 dirham tu habis diagihkan. Dermawannya Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah. Ada juga dalam rumah dia selain pada duit 700,000 lagi, 700,000 dirham, ada lagi duit dalam simpanan dia 400,000 dirham. Lalu dia berjumpa dengan isteri pertamanya, Sa'dah. Sa'dah kata, wahai Talhah, wahai suamiku Talhah, pasal apa risau? Dia kata, aku dah bagi 700,000, ada lagi 400,000 dirham di simpanan. Dia kata, berilah sedikit dekat kami isteri dan anak-anak. Dia kata, aku lupa nak bagi isteri dan anak, sebab apa tak tanya. Lalu dibagi dekat isteri dan anak, dan dibagi lagi 400,000 dirham dekat orang. Dia tak ada duit banyak. Dia ada duit banyak, tapi tak ada duit dekat dia. Sehingga sahabat lain cari sahabat yang sifat dia nak sama dengan Rasulullah dari segi memberi derma. Sahabat lain menyatakan yang rajin memberi derma selain daripada Rasulullah adalah Sayyidina Talhah. Bila orang tanya duit Talhah ni macam mana? Macam ayat keluar. Dia nampak saja terus bagi, nampak saja orang terus bagi. Dia antara yang dia bagi, ada diriwayatkan ada orang main mengaku kata adik-beradik dia. Bila mengaku ada adik-beradik dia, dia tak kenal pun siapa tu adik-beradik dia, tapi dia ingat tentang hadis Nabi
Sesungguhnya kalau kita ni memberi infak kepada adik-beradik kita, kita dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahim. Abang kita susah, kita bagi duit dekat abang kita, sedekah kat abang kita, kita dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 1 pahala silaturahim, sebab hubungan kita dengan dia sebagai adik-beradik. Jadi dia tak kira dia bagi sebanyak 30,000 dirham, tak tanya banyak. Tu dia Sayyidina Talha, dia seorang dermawan. Sampai macam tu dia bagi dekat orang lain, harta dia tak kira, tak berkira langsung. Kalau kata dibandingkan dengan kita, hari ni buat ada duit dalam poket, duk ingat nak tabung dia. Orang tu saya lah tu, yang saya sebut tu, pun tak buat lagi. Tak seperti Sayyidina Talha. Itu kisah dermawannya Sayyidina Talha. Jadi Sayyidina Talha ni dikenali oleh ahli sejarah dan para sahabat sekali sebab dia berperang dalam perang Uhud dan dia jadi pengawal tembok yang kukuh ketika perang Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud, mungkin ada yang di sini tak biasa dengar lagi cerita perang Uhud. Kita boleh dengar nanti habis kisah para sahabat, saya mungkin akan cerita kisah perang pula. Perang satu-satu, perang Badar, perang Uhud, bagi kita tahu semua. Jadi perang Uhud ni ada mengatakan orang Islam kalah. Bagi saya ni lebih kurang macam seri-seri lah. Tapi umat Islam, sahabat gugur banyak pada perang Uhud kerana taktikal yang dirancang oleh Nabi tidak diikuti oleh para sahabat. Jadi bila Sayyidina Umar pun, kalau ada orang tanya dia, perang Uhud tu macam mana? Perang Uhud tu adalah Talha ibn Ubaidillah. Pasal apa? Pasal dalam perang Uhud ni lah Nabi nyatakan kepada sahabat lain dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzuru ila syahidin yamshi 'ala al-ardi falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Maksudnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka tengok kepada orang yang syahid berjalan di atas muka bumi. Orang tu syahid dah tapi berjalan di atas muka bumi, falyanzur ila Talha, tengoklah kepada Talha bin Ubaidillah. Pasal apa? Siapa pernah dengar cerita perang Uhud? Jadi saya terpaksa ceritakan sedikit perang Uhud, walaupun lepas ni habis sahabat baru kita nak cerita perang Uhud, kena cerita juga sedikit sebab kita bahaskan tentang Sayyidina Talha. Jadi perang Uhud ni asalnya berperang 1,000 orang daripada tentera Islam dan juga 3,000 daripada tentera musyrik Mekah. Asal dia 1,000. Bila Nabi keluar saja nak perang, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kepala munafik, dia hasut dapat tarik 300 orang daripada 1,000 orang nak pergi perang di perang Uhud, tinggal 700 orang saja umat Islam berperang berdepan dengan 3,000 orang musyrik pada perang Uhud. Berlaku di mana? Berlaku di hadapan perang Uhud sebagai dinding belakang terakhir bagi umat Islam. Inilah saya terangkan, Uhud di belakang, Bukit Uhud di belakang. Masa perang Uhud tu, Bukit Uhud di belakang, tentera Islam bermula di situ. Dia duduk di depan Bukit Uhud. Dan di sebelah kiri kita panggil dia Jabal Roma, iaitu Bukit Pemanah. Umat Islam ada 700 bersama Nabi dan 50 orang Nabi letak di atas Bukit Pemanah, bermakna tinggal 650 orang. Bila tinggal 650 orang, 650 orang ni lah nak perang dengan 3,000 orang. Tentera musyrik ada 3,000, 2,800 perang berdepan dan 200 orang lagi adalah tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pada masa ni tak masuk Islam lagi, tapi dia pimpin tentera berkuda. Dia duduk jauh di tempat lembah yang lain. Dia lembah lain dia perhati saja. Jadi target pada perang Uhud ni, orang musyrik Mekah, mereka tak mau cari orang lain, mereka nak cari Rasulullah, nak bunuh Rasulullah saja. Mereka tak kira menang atau kalah, mereka nak bunuh Rasulullah. Jadi berperang macam tu. Nabi dah letak taktik perang, ada 50 orang pemanah,
yang diketuai di atas itu oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni cekak panah. Ada riwayat mengatakan dia boleh panah dengan memegang 3 anak panah sekali, dilepaskan 3 anak panah sekali. Hebatnya macam tu. Jadi bila dah letak 50 orang pemanah di atas, bila berlaku perang, orang musyrik Mekah tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, mereka lari dah, sehingga wanita musyrik Mekah naik ke atas bukit, maki hamun mereka pula, kata hampa ni pengecut, lari, tak boleh lawan orang Islam. Sebab apa? Mereka tak boleh masuk sebab ada 50 orang pemanah di sisi bukit Uhud sini, di sebelah kiri. Mereka nak masuk, tak boleh kena panah. Bayangkan 50 orang pemanah, kalau sekali masuk, mereka takut mati 50 orang, mereka lari. Bila mereka lari, mereka tinggalkan perisai, baju perang, harta perang di bawah. Bila 50 orang berada di atas, tengok orang musyrik Mekah dah tinggalkan barang peperangan macam tu, yang turun nak ambil tu ramai. Dia kata kita dah perang kita dah menang. Sedangkan Allah bin Zubair kata jangan turun. Rasulullah tahan, kata jangan turun sehinggalah kita, Rasulullah istihad menang perang baru kita turun. Tapi 43 daripada 50 orang tak ikut kata-kata Rasulullah. 43 orang tadi lari turun. Bila lari turun, di atas bukit tinggal berapa orang? 43, 50 tolak 43, tinggal 7 orang saja atas. Bila tinggal 7 orang saja atas, nampak mereka itu oleh Khalid Al-Walid. Lalu Khalid Al-Walid main dengan tentera berkuda naik sampai ke atas, telah bunuh 7 orang pemanah yang berada di atas. Bila bunuh 7 orang yang di atas, lalu tentera musyrik yang berada di sana, mereka patah balik main lawan dengan 650 tadi. Mereka dah hambat, dan Rasulullah sekarang ni berada di Bukit Uhud. Ada beberapa orang yang bersama dengan Rasulullah. Yang berada dengan Rasulullah ada dalam riwayat mengatakan ada 12 orang. Ada riwayat mengatakan ada 11 orang, iaitu 10 orang Ansar dan seorang daripada Quraisy, iaitu Talhah bin Ubaidillah. Kalau 12 kata ada seorang lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada juga bersama dengan Rasulullah. Jadi tinggal mereka. Jadi bila dah suasana tu, orang Islam yang lain yang 6 hati orang tu hambat yang orang musyrik tadi, yang tentera Khalid Al-Walid main nampak Rasulullah nak bunuh Rasulullah. Jadi yang menjadi perisai Rasulullah ketika itu adalah orang Ansar 10 orang, 2 orang daripada orang Muhajirin, iaitu Talhah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Nabi duduk di situ, belakang dia Bukit Uhud, tak boleh nak lari. Jadi 12 orang ni dah sebagai benteng, sehingga Nabi kata may yarudduhum anna walahum jannah. Siapa di antara kita 12 orang ni boleh tahan mereka, mesti masuk syurga. Au huwa rafiqil fi jannah, ataupun depa yang dapat tahan ni, depa ini akan berada rapat dengan aku di dalam syurga. Nabi kata macam tu. Lalu Sayyidina Talhah kata, ya Rasulullah, aku boleh lawan depa. Ada riwayat mengatakan minimum yang berada di situ 40 orang nak bunuh mereka. Ramai. Jadi bila dah macam tu, keluarlah Rasulullah kata, Talhah angkat tangan nak lawan. Rasulullah kata, Talhah, bukan masa kamu. Lalu orang Ansar kata, saya ya Rasulullah, pergi lawan. Pergi lawan seorang mati. Pergi lawan seorang mati. Pergi lawan seorang mati. Keluar seorang demi seorang mati, seorang demi seorang mati. Tinggallah 2 orang, iaitu Talhah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal dia 2 orang saja nak pertahan Nabi. Bila tinggal 2 orang saja, Sa'ad bin Waqqas pegang pemanah dan Talhah. Rasulullah kata, inilah masa kamu Talhah. Lalu Talhah pun mula keluar lawan. Bayangkan lawan dengan 40 orang, Sayyidina Talhah seorang. Tetapi dengan kemahiran yang ada pada Sayyidina Talhah, dia boleh lawan dan boleh membunuh ramai juga. Tetapi sambil dia lawan, dia patah balik main lindung Rasulullah. Lindung Rasulullah, suruh Rasulullah ke belakang supaya Rasulullah tak kena panah dan juga pedang. Sampailah dia lawan
sehingga dah dia pengsan. Dia pengsan, ada mula-mula orang kata dia dah memang mati. Baru tentera Islam tadi yang belakang, yang seramai 600 lebih tadi mula berpatah balik. Bila berpatah balik, barulah orang musyrikin tadi lari. Tapi Rasulullah bila sampai saja umat Islam lain, Rasulullah kata, pergi tengok Talha. Sebab hak lain dah mati dah. Rasulullah tinggal Talha yang saja tinggal lah. Bila pergi tengok Talha, rupanya Talha masih hidup. Sebab itulah Rasulullah kata, man ahabba yanzuru ila syahidin fil ard yamshi fil ard falyanzur ila Talha. Dikatakan Talha tu mati dah sebab pertahan Rasulullah. Rupanya dia masih hidup sehingga dalam perang mempertahankan Rasulullah, ada riwayat mengatakan tangan kiri dia putus. Ada riwayat mengatakan jari dia putus. Sayyidina Talha putus jari. Sampai macam tu pertahanan Rasulullah. Bayangkan kita nak pertahan kawan kita, ada 40 orang tu pakai kat tangan sereta. Ni Rasulullah Talha macam tu lah kerja buat sahabat. Sebab tu dia buat dijamin juga. Kalau kita berada di tempat tu pun belum tentu lagi kita sampai macam tu. Belum tentu lagi kita perangai kerja buat kita sampai macam tu. Tapi sahabat kerja dia buat macam tu, pertahan Rasulullah betul-betul. Sehingga dalam riwayat mengatakan Sayyidina Talha ni luka seluruh badan dia dari ujung rambut sehingga terdapat luka pada kemaluannya. Ada tahu tak berapa luka dia? 76 luka di badan dia kerana mempertahankan Rasul. Bayangkan 76 kali kena irik. Padahal pada depan 40 orang. Tapi dia masih lagi hidup. Bila hidup dia selamat. Dia selamat kerana mempertahankan Rasulullah, dan dia dapat sebagai gelaran kepada Nabi bagi dia adalah syahidun fil ard, syahidun walakin yamshi fil ard. Orang yang syahid tapi masih berjalan di atas muka bumi. Ada setengah riwayat mengatakan ketika jari dia putih, Sayyidina Talha sebut aduh. Memanglah kalau kita sakit kita akan sebut aduh. Ada riwayat mengatakan ada Rasulullah kata, wahai Talha, kalaulah ketika tangan kamu putih kamu sebut bismillah, maka pada masa itu Allah akan tunjukkan kepada kamu rupa syurga dan bidadari. Tapi di tengah perang kena dia tersebut aduh. Ingatkan dia dah mati tapi dia selamat dan boleh hidup. Banyak, dan dia duduk dalam peperangan bersama Rasulullah. Banyak peperangan dia bersama dengan Rasulullah dan sahabat lain. Begitulah kisah Talha yang kita kena tahu kerja buat dia. Dia mempertahankan Rasulullah sampai macam tu. Kalau kita belum tentu lagi. Kalau kita ni pak lawan tu lari empat makan nombor 1, tu boleh kata kat kita. Tapi kerja sahabat lain macam tu. Itulah sebutnya di antara sahabat ini adalah 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, okey. Jadi dah Talha tadi dia seorang dermawan, masuk Islam awal, dan dia juga berani dalam perang. Dan Sayyidina Talha ini wafatnya ketika perang Jamal. Bila perang Jamal ni perang yang saya ceritakan sebelum ni pada masa Sayyidina Ali. Perang dia macam tu. Dia mati dalam perang Jamal kerana apa? Pada permulaannya dia Sayyidina Talha ini bersama Aisyah dan juga bersama Sayyidina Zubair bin Awwam. Orang Islam pada ketika tu saya cerita duduk dalam keadaan suasana fitnah. Jadi pada asalnya Talha, Sayyidina Aisyah dan juga Zubair bin Awwam, mereka ni memang pergi ke medan perang, diletakkan unta-unta di hadapan. Bila letak unta di hadapan, orang yang nak peperangan meletakkan Sayyidina Aisyah, meletakkan Talha dan juga meletakkan Zubair bin Awwam di hadapan. Jadi orang-orang yang nak perang ni pandai.
Mereka pergi cari sahabat-sahabat Nabi yang nak tarik orang perang, mereka letak di depan. Sedangkan Sayyidina Talha pada ketika itu, Zubair bin Awam ketika itu tengok sahabat lagi depan. Siapa dia? Sayyidina Ali di depan. Ada juga di depan tu Sayyidina Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir ni? Iaitu yang ayah dia kena umpan dalam api. Begitu juga mak dia Sumayyah. Bila tengok sahabat macam tu yang mereka perang, mereka cuba keluar daripada perang. Di antaranya siapa keluar pada perang ni? Sayyidina Talha keluar perang. Sayyidina Zubair keluar daripada perang tersebut. Bila keluar daripada perang tersebut, rupanya orang yang nak peperangan itu sedang. Kita letak mereka depan, mereka nak lari keluar. Sebab apa? Sebab mereka nampak ada Sayyidina Ali depan, mereka nampak Sayyidina Ammar bin Yasir depan, mereka tak mau berperang. Bila tak mau berperang, bila Sayyidina Talha nak keluar daripada peperangan, lalu ada seorang pemuka Khawarij yang bernama Marwan bin Hakim ambil anak panah kena kaki Talha. Bila panah kena kaki Talha, Sayyidina Talha mati ketika perang Jamal. Bukan mati disebabkan kena panah pada kaki, sebab kena kaki dengan panah, tapi pada busur panah itu ada racun yang telah diletakkan di busur panah. Bila kena panah pada kaki dia dan busur racun tersebut merebak ke badan dia, dan Sayyidina Talha mati pada perang Jamal. Itulah kesudahan matinya seorang sahabat Nabi pada perang Jamal. Bayangkan bila mati saja Sayyidina Ali tahu pedang. Mati saja Sayyidina Talha, Sayyidina Ali tahu pedang. Lalu pergi ke mana? Turun daripada medan perang, pergi pangku Sayyidina Talha, letak Sayyidina Talha di paha. Ketika tu ada anak Sayyidina Ali yang bernama Hasan. Sayyidina Ali kata, abang dekat Hasan, kalaulah aku mati 20 tahun lebih awal, aku takkan berada dalam keadaan penyesalan hari ini. Tengok sahabat aku mati pada Allah. Sebab apa? Sebab pada masa tu berlaku fitnah. Walaupun sahabat tak mau perang, tapi berlaku peperangan. Kerana apa? Orang yang rancang fitnah tu, rancang peperangan tu, letak kita di depan. Kalau orang nak perang lah, nak berkeli, saya dengan Haji nak dia tak keli, dia tak kita dua depan, kita tak tahu apa. Orang hak belakang pakai tu kata lebih kurang lagu tu. Sedangkan para sahabat tak mau berperang. Matilah Sayyidina Talha pada pangkuan Sayyidina Ali rasa sedih. Sehingga Sayyidina Ali abad kepada anak Talha, Musa, wahai Musa bin Talha, aku dengan ayahmu tetap berada di syurga. Ayahmu tetap juga seorang syahid walaupun berperang Islam dengan Islam. Sayyidina Ali habang macam tu. Kalau kita tengok, macam mana boleh jadi mati syahid, mati perang Islam dengan Islam. Sedangkan Talha ini juga dijamin oleh dijamin syurga. Sayyidina Ali juga dijamin syurga. Tapi Sayyidina Ali kata, Talha memang menjadi ahli syurga. Kata dekat anak Talha. Sebab itulah dalam cerita-cerita macam ini kita jauhlah daripada fitnah. Sebab dulu kita biasa dah terkena sekali dengan fitnah, kita ikut fitnah, dan mai waktu ni bila kita baca sejarah macam ni, kita jauhilah dari fitnah supaya kita tidak rosak, kelompok Islam tidak rosak. Kalau kita ikut fitnah, kelompok Islam kita akan rosak. Kita ikut perkara-perkara yang tak penting. Saya rasa pada kali ini cukuplah setakat itu, dan bulan hadapan kita sambung lagi cerita para sahabat. Moga-moga dengan cerita ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran dan motivasi kita untuk lebih hampir kepada sifat-sifat sahabat, dan menjadikan juga asbab kebaikan kita untuk menjadi tambah ketakwaan dan keimanan dalam hati kita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, wa fahamna Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wal khayr, wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Musa wa Isa, wa ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعد النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.